接下来的时间，我们交给谢经理牧师与邱小珍姐妹。 Persilahkan kepada Pendeta Cheng Li Son dan Saudari Chen. Mari kita kembali menundukkan kepala dan berdoa. 我们再次低头祷告。 Ya Tuhan, tiba saatnya kami menenangkan diri di kaki Kristus. 主啊，今天现在就是我们来到你面前的时刻。 Kami rindu, kami sungguh-sungguh boleh mendengarkan setiap firman yang disampaikan. 我们渴望我们能够一心的来听你的话语。 Ya Tuhan, kiranya hati kami terbuka menjadi tanah yang subur yang boleh menerima firman-Mu. 但愿我们的心能够敞开，就如肥沃的土壤，能够吸收你的话语。 Allah Roh Kudus sendiri yang bekerja supaya setiap firman yang disampaikan tidak ditaburkan dengan sia-sia. 求您来在我们心里来动工，让这个我们听的话语不会突然。 Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu Tuhan yang memimpin dan menyertai kami. 我们把现在的时间交到在你手中。 Dalam Kristus Yesus kami berdoa. 求你来带领我们，奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. 大家早上好， Taja Ping-an. Shalom semuanya. Hari ini kita akan memulai akan tema bulan keluarga. 今天我们要开始我们这个月的主题，就是家庭月。 Pada tema ini, pada minggu ini, minggu pertama ini kita belajar satu tema, kenakanlah kasih. 这个星期的主题就是存着爱心。 Kita akan merenungkan satu bagian dari Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-14. 我们来思考一下，就是从哥罗西书第3章12到14节。 Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia, nanti Saudara Ceni akan membacakannya di dalam bahasa Mandarin. 先用印尼语来读。 Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Ayat 14. Dan atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 哥罗西书第3章12到14节，所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩赐、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在这一切之外，要存着爱心，爱心就是联络全德的。 Demikianlah firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. 行道之人并实行在他生活里的人，变为有福了。 Bapak Ibu sekalian, Tokiwa adalah seorang jurnalis atau wartawan dari Jepang yang hidup di masa Perang Dunia Kedua. 这位 Tokoyo Tokiwa 是一位记者，是在第二世界大战生活的。 Bapak Ibu sekalian, kita tahu usai Perang Dunia Kedua, Jepang hancur karena perang dan banyak keluarga yang tercerai-berai. 我们知道，就是第二世界大战之后，日本是处于在一个毁灭的情况下。 Orang tua yang kehilangan anak-anak mereka atau anak-anak yang kehilangan orang tua mereka. 很多家庭都是妻离子散的。 Dalam situasi itu, Tokiwa itu pergi ke daerah-daerah di Jepang untuk memoto atau memotret ribuan anak yang menjadi yatim piatu karena perang.
在这样的情况下，这个德国优女士呢，就在战争情况下，拍摄了很多因为战争而成为孤儿的 Dan setelah 孩子。 foto-foto itu tersebar Bapak Ibu sekalian, 那这些照片呢，已经传开了之后呢， orang-orang yang melihat foto itu mereka tergerak untuk mengadopsi anak-anak yang menjadi yatim piatu itu. 很多人都受到感动，而且去领养这些孩子。 Mereka mengadopsi dan merawat mereka. 他们领养而且照顾这些孩子。 Di dalam buku yang berisi foto-fotonya, Tokoyo Tokuiwa itu menulis dalam reruntuhan perang, kasih menjadi pakaian yang menutupi luka terdalam. 这一本就存着他照片里的那个书籍，写着爱心就是可以遮盖战争后伤痛的一些衣裳。 Perang menimbulkan korban dan korban terluka karenanya, namun kasihlah yang boleh membalut mereka dari kondisi perang tersebut. 战争导致很多人伤痛，而这个伤痛呢，可以用爱心来医疗的。 Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca surat Kolose ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara untuk jemaat di Kolose, sebuah kota kecil di Asia Kecil. 我们今天所读的经文就是使徒保罗在监狱里面，他是写给哥罗西的教会里。哥罗西是位于一个小亚细亚。 Asia Kecil sekarang dikenal sebagai Turki. 现在我们都熟悉是土耳其。 Pada waktu itu jemaat di Kolose sedang diguncang dengan ajaran palsu. 那时，哥罗西的教会就是正在面临着接受一个有异端的教义。 Ada guru-guru atau nabi palsu yang mencampurkan antara ajaran Kristiani dengan filsafat Yunani atau dengan tradisi Yahudi. 有很多假先知，就是把基督教的信仰和犹太的传统教义以及希腊的一些哲学混在一起。 Hal itu menimbulkan kebingungan di antara jemaat. 这些让教会里的人都很困惑。 Karena itulah Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa identitas utama mereka adalah di dalam Kristus. 因此，使徒保罗就提醒他们真正的身份就是在基督里面。 Dan sesungguhnya mereka itu adalah ciptaan baru yang dipanggil untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. 而且他们是被呼召穿上新人，丢弃旧人。 Dan kehidupan mereka adalah hidup yang dikuasai oleh kasih Allah. 而且他们的生活就是被上帝的爱掌管的。 Dan kasih adalah pakaian utama bagi orang percaya yang mengikat keluarga, sehingga keluarga itu ada di dalam kesatuan, kelembutan, dan juga saling pengertian. 爱心也是存在一个家庭里面，它是使一个家庭合一，在一个温柔的，还有互相了解。 Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengenakan kasih di dalam kehidupan berkeluarga. 那么问题就是我们是如何以爱心来在家庭里面使用呢？ Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kasih itu kita kenakan karena kasih adalah identitas kita di dalam Kristus Yesus. 第一个就是因为爱心是我们在基督里的身份。 Bapak Ibu sekalian, di ayat ke-12 di situ dikatakan karena sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. 在第12节就写到，我们是神的选民，圣洁蒙爱的人。 Kita diingatkan bahwa kita diberi identitas yang baru dari Allah dan itu adalah anugerah daripada Allah.
我们是被提醒，我们收到了一个新的身份，而且这个身份是上帝给我们的。 Dan anugerah itu bukanlah hasil kerja keras kita. 这个身份不是我们自己的作为成果的。 Identitas yang kita miliki sekarang itu bukanlah karena apa yang telah kita lakukan. 我们现在拥有的身份不是我们自己所做出来的。 Kemudian di sini dikatakan kenakanlah. 然后在这里有写到穿上。 Kata kenakanlah ini adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan yang sadar. 这个穿上是一个有意识的动作， Seperti seseorang sedang memilih pakaian. 就好像一个人正在选要穿哪一件衣服。 Kalau orang itu mau tidur, dia milih baju tidurnya. 如果他要睡觉，他就穿睡衣； Kalau dia mau ke pesta, dia memilih pakaian pesta. 如果他要去参加宴会，他就会选礼服。 Jadi tidak mungkin kalau mau ke pesta pakai baju tidur 所 gitu 以 ya. 我们不可能就是穿礼服去穿睡衣去参加宴席， Atau kita mau tidur kita pilih baju pesta. 或者要睡觉就穿礼服， Gatal semua ya mungkin ya. 可能就是全身都痒痒的。 Nah Bapak Ibu sekalian, tindakan ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya tindakan kasih itu tidak otomatis muncul begitu saja, tetapi harus sadar ya, kita lakukan dan kita praktekkan. 所以我们要意识到，这个爱心不是油然而行的，是我们要有意识的去做出来。 Kasih kita praktekkan, kasih kita sadari karena itu adalah identitas kita. 我们要有意识的去实践这个爱心，因为这个爱心是我们的身份。 Ini adalah Ade Sarah Angelina Suroto. 这位就是 Ade Sarah Angelina Suroto， Siapakah dia? 他是谁呢？ Dia adalah mahasiswi Bunda Mulia yang terkenal cerdas, ceria dan berkarakter lembut. 她是一位在 Bunda Mulia 大学上学的，是一位很聪明、温柔、善良的一个女孩。 Dia adalah harapan dari kedua orang tuanya yang namanya Suroto, makanya nama belakangnya tadi Suroto ya, mungkin orang Jawa ini, dan Elizabeth Diana. 她是 Suroto 和 Elizabeth Diana 的女儿， Ia adalah harapan di dalam keluarga mereka. 她是他们家庭中的盼望。 Namun Bapak Ibu sekalian, harapan itu sirna 但是这个盼望失去了。 di tanggal 5 Maret 2014. 在2014年3月5号， Bapak Ibu sekalian, ketika itu Ade Sarah berusia 19 tahun. 当时这位艾蕾莎拉是19岁， Masih muda belia. 还很年轻。 Tubuhnya ditemukan di pinggir jalan tol dan dia sudah tewas. 她被发现是在高速公路旁边，已经去世了。 Dan Bapak Ibu sekalian, ketika polisi menyelidikinya, ternyata dia dibunuh oleh mantan pacarnya. 当警察来追寻的时候呢，就是发现她是被她的前男友杀死的。 Mantan pacarnya ini sudah punya pacar baru. 这位前男友已经有了新的女朋友。 Dan kemudian dia membaca di sosial media, ini mantan pacarnya ya, bahwa Ade Sarah ini seolah-olah menjelek-jelekan dia. 这位前男友他发现这位阿黛莎拉是在社交媒体上好像是污蔑他。 Maka mantan pacarnya itu menjadi marah, sakit hati dan mau membalas dendam kepada Ade Sarah. 所以这位前男友他想要报复阿黛莎拉。 Awalnya mereka hanya ingin menakut-nakuti begitu ya, hanya mungkin ya pukulan fisik, kemudian katanya ya sempat disetrum segala. Maksudnya tidak sampai mencabut nyawa. 可能就是一开始呢，他想要就是报复，不杀他，是用电来电着他，然后打他。 Namun mungkin tindakannya keterlaluan, maka tewaslah Ade Sarah. 但是他的可能就是他的动作太过了，所以
是。 Kedua, anak muda yang membunuh Ade Sarah ini pun ditangkap oleh polisi. 这些杀死阿迭萨拉的就被警察逮捕了， Dibawa ke pengadilan. 带到法庭上。 Yang menarik Bapak Ibu sekalian adalah respon daripada orang tua Ade Sarah. 值得关注的就是阿迭萨拉的父母的反应。 Ibunya mengatakan kami sudah mengampuni mereka, tidak ada gunanya menyimpan dendam, itu hanya akan membuat hidup kami hancur juga. 阿迭萨拉的母亲说：“我们已经饶恕了他们，我们不想要怀恨在心，因为这些怀恨在心的话，会使我们的生活也很不好。” Bahkan Bapak Ibu, mereka ini mengirim makanan ya dan menjenguk pelaku pembunuhan ini ya, dianggap seperti anak sendiri karena ini kan mantan pacarnya anaknya. 甚至他们是带一些食物到监狱里看望这些凶手。 Memang tidak mudah bagi Bapak Suroto maupun Ibu Elizabeth untuk melakukan tindakan ini. 这对父母的确是不容易。 Ketika mereka ditanya mengapa kalian melakukan ini, 当被问起为什么你们会这样做呢？ Bapak Suroto berkata demikian, kalau Tuhan Yesus saja mengampuni orang yang menyalibkannya, siapakah kami sampai kami tidak mengampuni? 苏格多先生就说，主耶稣都已经在十字架上了，已经饶恕了我们，那我们算什么呢？如果我们不饶恕他们， Rupanya mereka adalah orang Kristen Bapak Ibu sekalian. 原来他们是基督徒。 Bagi keluarga Ade Sarah pengampunan itu bukan berarti melupakan atau meniadakan akan keadilan. 对他们来说，饶恕原谅不是忘掉这些，就是没有发生过。 Mereka tetap mendukung proses peradilan yang dijalani oleh kedua pelaku pembunuhan ini. 他们仍然配合法律程序。 Namun mereka tidak membiarkan rasa benci itu menguasai hati mereka. 但是他们没有让恨这个心情来控制他们的。 Sebaliknya mereka menunjukkan bahwa kasih sejati adalah kasih Kristus dan itu merupakan identitas sebagai orang Kristen. 反而他们表现出爱心，这个爱心是当基督徒的身份。 Bapak Ibu sekalian, adakah kasih itu menjadi identitas di dalam keluarga kita? 那么是否这个爱心也就存在在我们家庭里呢？ Hal ini mungkin mudah dikatakan bahwa keluarga kita adalah keluarga yang mengasihi, tetapi pada kenyataannya sulit untuk dilakukan. 可能我们会很简单的说，我们的家庭就是很有爱心的，但是实际上很难去做出来的。 Bukankah terkadang orang yang paling menyakiti kita adalah orang yang terdekat bagi kita? 在我们最容易伤害我们的就是最亲近我们的，不是吗？ Bisa jadi pasangan kita, orang tua kita, 有可 bahkan 能是 mungkin anak kita. 我们的配偶，或者我们的父母，或者是我们的孩子。 Kebetulan di KU3 nggak ada istri saya, jadi saya bisa ngomong soal istri saya. 正好在第三堂没有我的妻子，所以我可以说她。 Saya dan istri sudah menikah 14 tahun. 我跟妻子已经结婚了14年， Sudah banyak perubahan yang saya lihat terjadi pada diri istri saya. 我已经看到了很多在她身上已经很多变化。 Tapi ada satu yang tidak berubah sampai sekarang dan bikin saya tidak sabar. 但是有一件事，她从来不会改变的。 Kata orang saya ini cukup sabar. Ya. 人家说我很耐心。 Ini ada guru-guru sekolah minggu teman sepelayanan saya. Ya. 这里有一些主日学校的老师， Saya hampir boleh dikatakan nggak pernah kelihatan marah di sekolah minggu. 我几乎在主日学校没有生气过。 Tapi saya paling nggak sabar dengan satu hal yang istri saya lakukan hingga saat ini. 但是我最不能忍耐对我妻子的这个
一个行为 Apa itu Bapak Ibu sekalian? 是什么呢？ Ketika kami sudah siap-siap mau berangkat, ya, pintu itu sudah mau saya kunci, tiba-tiba istri saya bilang, sebentar, saya mau ke WC. 当我们已经准备了出发，门都已经要锁着了，我妻子就说：“等一下，我要 Bukan 先上洗 sekali, 手间。” bukan 不是 dua 一 kali, 次，不是2次， 14 tahun. 14年。 Dan Bapak Ibu sekalian, anak saya sudah mulai beranjak pra-remaja. 我的孩子已经进入了青少年时期， Yang gede 13 tahun, yang kecil 11 tahun. 大的13岁，小的11岁， Mulai kritis. 已经开始很 Apa ya istilahnya? Sudah nggak apa-apa lah, ngerti lah ya. Mulai kritis Bapak Ibu dan mulai ngomong, Mama, ini mau pergi, kok kencing lagi, aduh ke toilet lagi. 他们就是已经反应就很快了，他就是每次他妈妈这样做呢，他就说妈妈已经要走了，又这样。 Dalam ketidaksabaran itu saya bilang ke anak saya, sabar. 在我不耐烦的那个情况下，我对孩子说，忍耐，耐心一点。 Ini latihan buat kamu, nanti istrimu juga demikian. 这个是一种锻炼，等一下你的妻子也会这样的。 Rupanya memang demikian ya, harus sabar dengan ibu-ibu karena mereka selalu begitu kalau mau pergi-pergi ya, 我 biasanya 们就是 harus ke toilet 要 gitu 跟 ya. 妇女们表示耐心，因为所有的妇女大部分都会这样的。 Bapak Ibu sekalian, 弟兄姐妹们， memang bahwa gampang mengatakan bahwa kasih adalah identitas kita. 的确很简单说，爱心就是我们的身份， Tapi realitanya tidak mudah kita 但实际 melakukannya. 上，做出来就很难。 Tetapi maukah kita belajar untuk memilih tetap mengasihi walaupun kadang hati ini berkata tidak. 那我们要不要设法实行出来呢？即 Walaupun 便我们的心不想那么做， walaupun geregetan, walaupun pengen marah mungkin rasanya, tetapi kita tetap mengasihi karena itu adalah identitas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. 即便我们感到很生气、不耐烦，但是我们要设法的施行出来，因为这个就是上帝恩赐、上帝赐给我们的身份。 Hal yang kedua Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kasih itu adalah pengikat di dalam kesatuan keluarga. 第二点，爱心就是凝聚我们在家庭里的一个纽带。 Di ayat ke-14 di situ ada kata pengikat. Pengikat ini artinya adalah ikatan atau perekat. 在14节中就写到联络， Perekat apa ini? Oh, sorry. Ya silakan. 这个意思就是让一些东西粘在一起。 Bapak Ibu sekalian, apa maksudnya perekat? Di sini artinya ada beberapa hal seperti belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Semua ini diikat oleh kasih. 这些里面有很多要素，就是怜悯、恩赐、谦虚、温柔忍耐，就是把它连在一起。 Oleh karena kasih, seluruh elemen-elemen yang ada tadi itu boleh menjadi satu dan menjadi harmonis. 因此，这些要素就可以连在一起，变成一个和谐的。 Dan Bapak Ibu sekalian ada kata menyempurnakan di situ ya. 这里也有一个词是完全。 Menyempurnakan di situ artinya membawa kepada tujuan yang utuh. 这个完全呢，就是把所有的东西奔向一个。 Ya itu ya 分享 tadi 一 ya 个集 membawa 体。 kita kepada satu tujuan yang utuh. Nah Bapak Ibu sekalian, dan sesungguhnya di dalam keluarga kasihlah yang menjadi perekat, yang mencegah perbedaan menjadi sebuah perpecahan. 爱心就是防止一些差异在家庭里面使这些
可以联合在一起的。 Di dalam sebuah keluarga pastinya ada perpecahan, tetapi pasti ada perbedaan, tetapi yang bisa menyatukannya itu hanyalah karena kasih. 在家庭里面肯定有很多差异，但是这些差异呢，只有爱心可以把它连在一起的。 Pertanyaannya adalah, apakah yang mengikat keluarga kita? 问题就是什么使我们的家庭可以连在一起呢？ Mari kita lihat gambar berikut ini. 我们来看一张图片。 Ya, ini mungkin bukan keluarga bapak ibu, tetapi keluarga anak-anak atau cucu ya. 可能不是我们的家庭，但是可能就是我们下一代的一些家庭。 Apakah itu bahwa kita terikat dengan gadget? 我们是否是被一些电子产品控制了呢？ Katanya mau pergi keluar makan, ya. 是说要出去吃饭， Sesampainya di tempat makan, ya, masing-masing mengeluarkan gadgetnya masing-masing dan sibuk dengan gadgetnya masing-masing. 到了餐馆就是各自忙着使用他们自己的电子产品。 Ini ada yang senyum-senyum juga begitu ya. 有一些微笑的，是不是也是这样呢？ Bukannya ngobrol dengan keluarga kita, malah kita foto makanannya lah atau WA dengan yang lain bilang saya lagi kerja ini ya. 不是跟家人一起说笑笑，而是拍我们点出来的食物，还有发信息。 Kami punya aturan di rumah kalau lagi makan itu HP nggak boleh dipegang. 我们在家里有一个规矩，就是吃饭的时候不能拿着手机。 Tapi tahu siapa yang paling sering ngelanggar? 但大家知道吗？是谁最经常犯规呢？ Angkat tangan saya. 就是我自己。 Kenapa? Alasan ya. Ini nanti kalau ada jemaat yang meninggal gimana gitu ya. Ada dihubungin gimana gitu ya. 理由就是，如果有人突然跟我联系我，怎么办呢？ Alasan Bapak Ibu ya. 这些借口。 Kalau ada orang meninggal, saya angkat langsung, emang yang meninggal bangun lagi? Enggak kan? Ya. 如果有人去世的话，那这个去世的人会，如果我直接接电话，这个逝去的人能够复活过来。 Yang sakit, kemudian langsung saya angkat, dia langsung sembuh juga enggak. 生病的打电话，我直接接来的话，那个病痛的人会直接 18 tahun saya melayani di anugerah, saya belajar satu hal yang darurat sebenarnya itu enggak darurat Bapak Ibu. 18年在恩典堂侍奉的经验，我就是经历了体会了一种事情，就是最急的事情原本就不是着急的。 Pernah satu waktu saya lagi makan dengan anak-anak dengan istri saya keluar begitu ya, ada yang nelpon. 有一次我跟孩子们一起吃饭的时候，有电话来。 Ini keluarga saya ada di UGD, tolong cepet ya datang begitu. 这个我的家人有在抢救，你快过来吧。 Saya datang ke UGD, saya cari nggak ada orangnya. 我去急救室，人没有啊。 Kemudian katanya, oh sudah pindah ke ruang periksa. 然后就被通知，已经搬到了诊所。 Waktu sampai di ruang periksa kata suster, oh udah nggak apa-apa, udah oke kok. 到了诊所，护士就说没事儿了。 Kadang begitu Bapak Ibu ya. 有时候就是这样。 Nah kembali ke laptop. 我们回到主题上， Apa yang mengikat keluarga kita sekarang? 现在是什么连接我们在家庭里面的要素呢？ Ini Bapak Ibu sekalian, WiFi. 就是这个网络信号。 Ketika tiba di satu tempat, apa yang kita cari? 当我们到了一个场合，我们是找什么呢？ Suatu kali kami bertiga, saya, Pendeta Roni dan Penatua Hendrikus sedang mengadakan retreat, silent retreat begitu ya. 有一次，就是我跟李牧师还有韩传道一起正在探访一个地方。 Ini pertama kalinya Pendeta Roni bergabung dengan kita untuk silent retreat 这 begitu 是 ya. 第一次，李牧师第一次跟我们一起要参加一个布道，
Jadi 培养。 saya dan Pak Hendrikus tahu kalau di retret itu tidak boleh pegang HP, pokoknya memisahkan diri dari kesibukan sehari-hari. 我们知道这个活动，这个领袖会是不能用电子产品的。 Waktu sampai di sana, Pendeta Roni pertanyaan pertama adalah apa password WiFi di rumah retret ini, kata dia. 一到那个现场，李牧师问的第一句话就是这个网络信号的密码是什么？ Rupanya dia bilang, saya mau cari bahan-bahannya ada di internet, katanya begitu ya. 他说他要找在网络上找一些信息。 Seringkali kita hidup seolah-olah kita tidak bisa hidup tanpa WiFi. 有时候我们就觉得我们没有网络，我们就活不了。 Tetapi sesungguhnya bukannya harusnya kasih adalah pengikat bagi kita. 但实际上，不是爱，就是爱，要成为我们在家庭里面连在一起的。 Izinkan saya boleh men-sharingkan kembali kehidupan keluarga saya, khususnya kami 5 bersaudara. 请允许我在这里再介绍我的家庭。 Kami 5 bersaudara, 2 laki-laki dan 3 perempuan. 我们是5个兄弟姐妹，两个兄弟，然后3个姐妹。 Karena saya paling kecil, paling bungsu, makanya saya disuruh bawa, ditekan-tekan Bapak Ibu. 因为我最小，我就是被压着。 Enggak, ini cuma gaya ya. 这个只是开玩笑。 Kami dilahirkan di keluarga yang sederhana. 我们是在一个朴素的家庭里面 Papa 出生 saya 的。 seorang sales keliling, sementara mama saya adalah ibu rumah 我 tangga. 父亲是一名销售员，我妈妈是中文教师。 Ya seperti keluarga umumnya tahun 80-an ya, makan telur, 1 telur dibagi berlima, bertujuh itu hal biasa bukan? 在80年代，一个家庭里面，一颗鸡蛋可以分成8块，一起吃，这个是很普遍的事情，不是吗？ Dan papa mama saya tidak mewariskan harta kepada kami ketika mereka meninggal. 我们父母没有留下一些财产。 Ketika papa saya meninggal, dia tinggal di rumah cici saya nomor 2. 当我父亲去世的时候，他是在我二姐的家里住。 Tetapi yang mereka wariskan, papa mama saya adalah warisan iman kepada Yesus Kristus. 他们留下来的就是向上帝的信心。 Kami bukan keluarga yang sempurna, ada kalanya karena kami berlima sifatnya juga berbeda-beda Bapak Ibu. Ya. 我们不是一个完美的家庭，有时候也会吵架。 Pace saya itu rada apa ya, orangnya easy going begitu ya. 我大姐比较随意， Yang nomor 2 itu pekerja keras karena dia syokuda. 二姐呢比较刻苦耐劳，因为她是属马的。 Kalau yang cici saya yang paling kecil itu ya, dia itu yang di atas saya itu xiao babi. 三姐呢属猪，是在我上面的， Nggak males sih, 不 cuma 懒惰， kelihatannya terbuat dari air, sedikit-sedikit nangis gitu ya. 但好像就是从水做的，就发生一件事情就哭。 Koko saya syokera, jadi memang lincah ke sana ke sini gitu ya. 我哥哥是属猴的，所以他很灵活。 Wah, saya yang paling luar biasa, sionaga. 我是最了不起的，我属龙。 Enggak, ini bukan ngomongin show ya, tapi ngomongin bahwa kami berbagai macam kepribadian gitu 这 ya. 个我们不是说不是谈到生肖的，我们只是说要解释一下，我们是不同的性格。 Tetapi sekalipun kadang kami berantem ya, khususnya 3 cici saya karena rupanya deketan gitu ya. 但有时候如果我们吵架，尤其是这个3位姐妹， Tapi 3个姐 begitu 妹 berantem ditunggu-tunggu berapa hari, kok si Dede nggak pernah kesini gitu ya. 吵了之后呢，过了3天，哎，这个妹妹为什么没来呢？ Kami bersyukur ya, Bapak Ibu sekalian, 我们很感恩， karena warisan iman itu kami tidak pernah berantem urusan uang, urusan harta, tetapi kami terus saling mendukung, mendoakan satu dengan yang lainnya.
因为我们接受的是信仰的遗产，所以我们不是因为不会因为金钱吵架的。 Dan itu semua kami syukuri karena anugerah Tuhan. 那这一切我们也是感恩，因为一切都是上帝的恩典。 Kami diajar untuk saling mengasihi sejak masa kecil kami. 我们从小就被教育了要互相彼此相爱。 Menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi pengikat keluarga kita? 那我们就是什么可以使我们的家庭可以连在一起呢？ Apakah kekayaan? 是金钱吗？ Apakah status sosial, Bapak Ibu? 是身份吗？ Apakah nama baik? 还是名誉？ Itu semua sifatnya sementara. 这些都是暂时性的。 Kalau krisis ekonomi, perang, bencana alam, semua itu hilang. 如果是经济问题或者是火灾灾难，这些都会停了。 Tapi jika kita menjadikan kasih sebagai pengikat kita, 我们是以爱心来联合我们的家庭。 dalam kondisi yang sulit pun kita bisa menghadapinya bersama-sama sebagai sebuah keluarga. 在困难的时候，我们也可以在一起面对的。 Bagaimana kita bisa memilih kasih sebagai pengikat bagi kita? 那我们怎么才能选择爱心来联合我们的家庭呢？ Mari kita belajar untuk bisa mendengar lebih banyak daripada berkata-kata. 那我们先学多听，在回答之前多听。 Mari kita juga belajar mengampuni sebelum diminta karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. 在别人等着别人向我们道歉之前，我们先饶恕他们，因为上帝已经先饶恕了我们。 Mari kita memilih kata-kata yang lembut dibandingkan kata-kata yang kasar karena kata yang keluar dari mulut kita tidak bisa kita tarik kembali. 我们要选择温柔的话语，与其就是如果是我们所说的话呢，就不能把它再吞进去了。 Buddha Teresa, seorang misionaris di India pernah berkata, kasih dimulai dengan keluarga. Jika engkau ingin membawa damai ke dunia, pulanglah, kasihilah keluargamu. 泰拉萨修女曾经说过一句话：“爱就是从家庭开始的。如果你要把和平带来世界上，那么你们先回家，珍爱你们的家庭。” Jika kita ingin mengasihi sesama kita, ingin membagikan kasih kita ke sesama kita, itu harus kita mulai dari keluarga kita sendiri. 如果我们要向别人实行爱心，那么我们要先从我们的家庭里面。 Kalau kita tidak mengasihi keluarga kita sendiri, mustahil kita bisa mengasihi orang lain. 如果我们没有爱护自己的家庭，那不可能会爱护别人。 Kalaupun mungkin kita melakukannya, bisa jadi itu bukan kasih yang sejati, tetapi kasih yang palsu. 如果我们可能就是可以实行出来，我们爱护别人，但可能这个就是不是真正的爱心。 Hari ini kita akan menghampiri meja perjamuan. 今天我们要来到接受圣餐。 Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 13 mengatakan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 没有一个爱可以比牺牲自己来拯救他的朋友比这个重要。 Bapak Ibu sekalian, Tuhan meminta kita untuk saling mengasihi karena Ia terlebih dahulu mengasihi kita. 上帝要求我们彼此相爱，是因为他已经先爱我们。 Pertama-tama kasihilah keluargamu. 第一件事就是爱惜你们的家庭。 Dan Tuhan Yesus berkata kasih yang terbesar adalah kasih yang berkorban. 那他也说了，最大的爱就是牺牲。 Jika kita ingin menunjukkan kasih yang terbesar, siapkah kita berkorban, khususnya bagi orang-orang di rumah kita. 如果我们要
真正的实行真正的爱心，那么我们准备好了吗？就是爱，互相在家庭里面相互彼此相爱。 Karena sesungguhnya kasih itu adalah identitas kita dan pengikat di dalam keluarga. 因为我们真正的爱就是联合家庭，我们家庭的，也是我们的身份。 Mari kita berdoa. 我们来祷告。 Kristus Yesus, terima kasih bahwa Engkau telah mengasihi kami. 耶稣基督，我们感谢你，因为你已经爱我们。 Dan ajari kami Tuhan juga kami mengasihi sesama kami terutama keluarga kami. 教导我们来可以相互彼此相爱，也可以爱护家人。 Tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh memiliki telinga yang sabar untuk boleh mendengar. 求你让我们能够拥有一个能够聆听你忍耐的耐心的聆听你的话语。 Bapak tolonglah kami supaya kami juga memiliki hati yang mengampuni seperti Engkau telah mengampuni kami. 求你赐给我们一个愿意饶恕别人的心，就好像你的心一样。 Dan tolonglah kami untuk boleh berkata-kata dengan lembut karena sesungguhnya Engkau adalah Allah yang lemah lembut memanggil kami, mengasihi kami. 帮助我们能够拥有一个温柔的，可以说话，用温柔的话语，就好像你也是一个温柔的上帝。 Sesaat lagi Tuhan kami akan menerima perjamuan kudus, ajarkan kami untuk kami mengingat selalu kasih Tuhan. 现在我们也要我们也要接受圣餐，求你让我们能够怀着你的爱心。 Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。